Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Madam, selamat pagi. Morning, okay. Alright, so kita tunggu yang lain sekejap. Sementara itu, today lecture, right? Medium plan kita akan masuk 2.4. Okay, 2.4. Kita, kalau yang medium dah tersentuh hari tu, media akan ulang semula lah. Okay, 2.4. Sekejap ya. Baik Madam. Good. Okay, nampak kan medium share ni? Nampak tak? Nampak Madam. Okay, nampak kan? Okay, right. Dah ramai ke masuk ni? Oh. Okay, dah berapa orang Madam tak nampak dah pula. Ada berapa orang yang masuk? Siapa nampak? Madam klik kat sini tak boleh nak buka Madam punya Zoom. 30. 30 tolak Madam. Oh, okay. Okay, right. Sebab apa? Kita akan continue yang dah masuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak wakilkan, boleh bacakan doa sekejap Pak? Bacakan doa dulu. Doa belajar. Boleh tak? Siapa-siapa pun boleh volunteer. Medan tak boleh nak tengok ni. Tak tahulah kenapa Medan klik Zoom ni dia tak nak pergi ke sekejap. Okay. Oh ya, bila Medan sharing tu dia tak nak. Okay, Medan nampak. Okay, kat sini Omar boleh tak Omar? Omar boleh tak Omar? Omar? Omar tak ada ke? Dengar tak suara Medium? Dia bagi nama Omar tak dengar Hello?
Kalau mak tak ada, siapa yang ada? Pelajar lelaki, volunteer baca doa sekejap. Okay, faster. Cepatlah, baca lelaki. Ramai kan kelas ni pelajar lelaki? Okay, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma aftah alaina himmataka wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa bitamim bil khair walhamdulillahirabbil alamin. Ya Amin Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Thank you yang bacakan doa. Okay, semoga kelas kita dirahmati Allah. Okay, so harap ramai dah masuk. Okay, medium continue. Okay, so topik 2.4, kita akan continue lecture kita 2.4. Okay, topik masih lagi internet technology. Okay, at the end of this topic, students should be able to, kita ada 3 points yang kena fokus, iaitu should know about internet lah. So definitions internet, history internet, okay, berkaitan dengan internet. Okay, kita boleh explain berkaitan dengan internet. Second, kita boleh describe advantage and disadvantage untuk internet. Then number 3, kita explain the use of internet technologies in intranet and extranet. So we have three terms yang perlu kita fokus, iaitu internet. Okay, normally kita akan sebut internet, right? Okay, kita ada lagi 2 terms yang perlu kita belajar, iaitu intranet, dan extranet, extra. Okay, so kita ada 3 terms yang perlu kita belajar untuk topik 2.4. Okay. Sekejap. Tak bergerak lagi. Medium ni kenapa tak nak gerak? Sebab medium pakai ni kot. Sekejap medium cuba. Tak boleh juga. Sekejap ya. Semula, kejap. 2.4. Tak boleh nak slides tadi, boleh pula. Okay, sekejap ya, medium. Startkan balik sekejap. Kita baru ada 34 orang. Ui, ramai lagi tak ada ni. Pergi mana yang lain? Baru ada 34. Cuba calling kawan yang lain. Sekejap madam, saya cari yang lain madam. Cari yang lain. Wakilkan Mikael dengan kita punya ketua lagi seorang. Umar kan? Umar, right? Ya, madam, saya ada. Tadi saya pergi toilet. Tadi pergi toilet. Dengan Syafiq Hamdani. Dani, tolong carikan kawan yang tak masuk. Ada yang pergi appointment apa-apa ke? Kena maklum dekat medium ya. Sekejap. Okey, siapa yang boleh tengok nanti bila dah habis kita punya lecture ni, kena buat 2.4 terus lah dalam buku tutorial. Sebenarnya kena upload dulu lah. Bila kena download dulu.
Aku tak faham kenapa dia tak boleh nak scroll. Ada soalan tak nak tanya? Kita punya database untuk test. Ada soalan tak? Okey je ke? Database tu bila? After next week cuti kan? Betul tak next week? Betul. Okay, after cuti lah kita buat. Boleh? Okay, nak buat time cuti. Kejap medium buka ni. Tunggu dia after. Tak pasti mungkin dia nak buat minggu ni juga kot. Tak tahulah, medium start minggu lagi satu lah. Patutnya minggu ni. Sekejap. Lepas cuti madam. Lepas cuti, okay, praktis tau. Nanti boleh tak letakkan list kat dalam group supaya madam apa tu? Supaya madam dapat notice lah. Sebab madam tak buatlah Google Form untuk check berapa orang nak guna Microsoft Access, berapa orang nak guna Easy Database kan. Boleh tak dalam group, kita boleh tuliskan, betul tak? Dalam group WhatsApp kita tu, letakkan contohnya nama. Azam, kenapa ada orang datang nak bagi kita tandas pula? Ada Azam, macam-macam you Kita tandas pula. Okey, kan Azam dah masuk ni? Azam dah ada ke? Okey, nanti dalam grup WhatsApp, contohnya letak nama, katakan nama Mikael. So Mikael, dan kat tepi tu letaklah Microsoft Access ataupun Easy Database. Sebab nanti media nak bagi soalan, berapa banyak soalan yang media nak sediakan. Maksudnya, kalau lah nanti naik ke college, so media kena prepare lah soalan dalam bentuk hard copy lah kot macam tu. So nanti listkan ni dekat group. Okay, sementara tu sekejap. Boleh tak seseorang share untuk Madam? Adam pakai PC kan Adam? Adam tolong share slide tu Adam dekat portal. Saya pakai laptop. Madam. Adam search dekat portal lah pula. Portal ambil 2.4. Ambil 2.4 Adam. Sekejap madam. Okay, tak apa, take time. Tengah login. Okay, right. Medium pun tengah login semula. Line okey ke masing-masing dekat rumah? Line internet? Okay, madam. Okey je. Madam. Kalau siapa pakai wifi okey lah. Yang pakai data tu medium kesian sangat lah sebab macam tak support. Kadang tu kelas pun on off kan. Kita tunggu Adam sekejap. 2.4 madam. Yes, 2.4. Dah cuba belum? Kalau dah jumpa Adam terus share. Dekat item number bahagian lecture. Bahagian number 2, cari dekat bahagian bahagian number 3, topik tu, Internet Technology Lecture Notes tu. So then klik yang PDF lah, 2.4 Introductions to the Internet. Sekejap madam, tengah loading. Okay. Slide yang madam. Ya, slide. Sekejap. Kita tengok ni. Nampak madam? Nampak? Mana nampak sekejap? Saya dah share screen. Okay, tengah ni. Okay, media nampak. Okay dah, thank you. Okay, Adam turunkan ke bawah. Okay, tadi itu kan 3 tekan media mention. Explain the internet, describe advantage and disadvantage of the internet. Then number 3, kita kena tahu macam mana kita nak explain apa itu internet, okay, apa itu intranet dan apa itu extranet. So ingat ya, topik 2.4 kita refer kepada 3 terms saja. Okay, continue. Yang tu recap balik. Okay, it's okay. Go through pada internet dulu, Adam. Turun bawah. Adam, turun bawah, Adam. Scroll ke bawah. Adam. Okay. So, scroll ke bawah lagi. Yang ni semua dah tahu dah. Media nak explain tentang internet. Okay.
So evolutions of the internet. Okay, so kita ada tambahan informasi info. So turun ke bawah lagi Adam. Mana ada? Okay, tak apalah, yang ni pun boleh. Okay, so ini ialah dia punya sejarah internet. Okay, sejarah internet bermula pada tahun 1969. Yang dikenali sebagai ARPANET. Okay, so ARPANET. So dia bermula dengan evolusi tahun 69, and every year tu dia actually dia update lah. Cuma dia akan record pada the latest punya, dia akan, Adam, naik atas kejap Adam. Dekat sejarah tadi tu. So the Madam, dia delay sikit, madam. dia delay Okay. Okay. Boleh. Dah, Madam nampak. Sure kawan-kawan pun yang lain nampak kot. Okay, so today kita ada 550 million host connect to the internet. Actually lebih lagi ni. So the latest kita panggil nama sebagai internet. So kalau soalan tu keluar nama permulaan untuk internet, jawapan kita ialah ARPANET. Okay, jawapan kita ialah ARPANET. Okay, so now kita akan panggil internet sajalah. Okay, continue Adam. Okay, continue yang tadi tu. Okay, now yang ini kan Mida nak semua kena faham. Describe internet dulu. Mana definitions untuk internet? Introductions to the internet. Okay, so kita akan describe advantage and disadvantage. Ni biasa normal soalan. Kebaikan internet, keburukan internet. Okay, Adam teruskan. Dia delay tak keluar lagi dekat medium. Okay, so advantage untuk internet, ini soalan famous juga untuk topik 2.4. First kali kita kena tahu key tu, easy communication. So kalau student bagi easy communication, so dia akan dapat 1 markah. And then bila kita explain berkaitan dengan easy communication, memudahkan komunikasikan, so kita akan dapat lagi 1 marks. So kat situ untuk huraian tak ada masalah. The main apa yang Madam perlukan, easier e-communication tu ialah skema jawapan. Okay, easy communications. Yang kedua, globalization knowledge. Okay, so bila kita guna internet, manusia boleh dapat segala informasi. Okay, manusia ni maksudnya refer kepada user lah, pengguna internet. So dia akan dapat segala informations berkaitan dengan bermacam-macam info yang kita boleh dapat from internet. Kita just search sahaja. So yang mention berkaitan dengan field bidang-bidang tu, itu menjurus kepada kita spesifikkan lah. Contohnya in education. In education ni terbahagi kepada beberapa pecahan sebenarnya. As a student, as a lecturer, as a, apa lagi? Under education. So bidang education contoh yang paling hampir dengan kita nak dapatkan segala maklumat. Contoh yang paling dekat untuk Sainscom. Sainscom kalau semua orang nak dapatkan data, maklumat berkaitan dengan subjek ataupun notes, kita boleh refer kepada portal, betul tak? Okay, college ada sediakan, subjek Sainscom ada sediakan portal untuk student access dia punya subjek Sainscom. So dekat sini jatuh kepada point yang kedua lah, globalization knowledge. Okay, so next point ada beberapa point kan? Okay, point yang ketiga, ini penting ya, kena tahu easy communications, globalizations of knowledge. Okay, number 3. Cadang continue. Boleh dah, continue dah. Mikael, tak dapat kesan baru 38 ni. Lagi 4 orang hilang. Semua 4 orang. Dah mention kat group dah madam. Mention kat group Okay. Dah. Okay, kebaik. Dani, you kelas? Dani semua ada ke? Kelas Dani? Dani mana? Okay, so continue. Kita ada point yang ketiga, entertainment. So kebaikan dia selain yang formal-formal, kita juga ada entertainment lah, kebaikan. Okay. So bila kita guna internet, maksudnya people can download games, right? You suka main game kan? So you all boleh download game, you all boleh tengok watching movie, music or any activities yang melibatkan entertainment.
So, point nombor 3 ialah entertainment. Sometimes selalu juga lah media jumpa student akan bagi point entertainment because maybe dia mudah lah nak describe balik berkaitan dengan entertainment. Okay. So number 4, online services. Online services ni more to macam PKP sekarang kan, MCO sekarang ni kebanyakan kita shopping dekat Shopee, Lazada, dekat mana lagi? So yang macam-macam lah dia punya platform yang ada untuk kita shopping online. Okay. So online services sangatlah famous di kala pandemik sekarang ni. Even kita rasa macam lebih selamat, kita tak perlu keluar pergi butik-butik ataupun mall-mall kat luar kalau kita rasa kita confident lah beli online. So dulu Medan pun macam kurang yakin lah beli online. Tapi tengok juga lah online tu sometimes Medan tak adalah direct beli kat Shopee. Medan direct kepada dia punya website kedai dia tu lah. Macam dekat IG kan, Instagram kan dia selalu update dia punya link kan. So kita directly lah kepada kedai tu. Ataupun setengah orang suka pergi dekat shopping kan. Shopping pun boleh lah. Okay. So itu ialah advantage untuk internet. Okay. Internet. Okay. Continue. Adam? Ada soalan tanya medium Ada soalan tanya medium. Siapa yang keluar masuk balik seorang dah terkeluar tu. Okay, so kelemahan internet biasanya lah dia ada pair lah. Biasanya kalau dalam soalan tu dia akan minta kita bagi 2 point untuk advantage, 2 point lagi ialah disadvantage. Okay, so biasanya kalau untuk kelemahan dia akan refer kepada internet security issue. Biasanya dekat security issue tu lebih kepada data lah, maklumat kita tu mungkin easy untuk access oleh orang lain. Paling simple lah kan, semua orang pernah tak dapat SMS, dia jarang bagi dekat WhatsApp kan. Biasanya dapat melalui SMS, handphone kita kan, data, maksudnya package, apa yang perlu kita langgan, itu maklumat yang mudah diceroboh, microphone problem, mudah diceroboh oleh manusia yang tidak bertanggungjawab lah. Contohnya, kita dapat macam memenangi 50,000 shell. Sebenarnya itu ialah maklumat tu kita tak tahu dia dapat dekat mana kita punya phone number. Sebenarnya kita tahulah daripada Telekom kan, daripada sumber-sumber yang dia boleh access sebenarnya. Kalau ikutnya, kita jangan layan lah benda-benda macam tu. Even kalau kita terklik sekalipun, mungkin akan memberi efek kepada kita punya account ke. Sometimes kita buka MyBank tu pun problem. Dulu kan ada isu, kalau kita nak shopping, kita perlu guna website dekat MyBank punya tu dekat laptop ataupun dekat PC. Maksudnya kita tak prefer kepada guna handphone. Handphone ni mudah diceroboh. Contohlah dulu punya case. And now ramailah guna handphone kan, smartphone untuk guna MyBank to you. Okay, kalau guna MyBank to you pun nak selamat, kita ambil dekat dia punya website lah. Okay. Ada soalan tak untuk bahagian? Okay, number 4 ialah social implications. So ini lebih kepada kesihatan kita lah. Social implications ni lebih kepada kita punya backbone. Kan tulang belakang kita, kalau kita berduduk terlampau lama sangat problem kan. And then kalau kita terlampau lama sangat tengok monitor, screen, so dia akan beri efek kepada kita punya eye. Okay, so yang tu boleh goreng lah kalau dalam exam. Social implications tu. Okay, yang tu ialah effects kepada kita punya physical. Actually, kalau monitor, kalau siapa yang suka main game, cuba dapatkan monitor yang ada eye, kita panggil apa tu, yang screen cover kita punya mata tu. Agak mahal sikit lah, dalam berapa ratus monitor tu. Berapa ratus itu medium tengok. So mahal sikit lah yang cover mata tu. Kalau siapa yang nak elakkan lah mata tu, nak jaga mata. Ataupun lagi satu dah ada glasses kan. Apa tu? Spek mata kan yang bila duduk nampak tu. Tapi tak sure lah setakat mana dia punya boleh cover. Okay. So itu ialah disadvantage. Continue lagi. Ada Adam continue ke bawah. Dah gerak Medan. Oh dah gerak, Medan belum nampak. Kawan-kawan pun mungkin belum nampak macam ni ke selalu Medan mengajar? Slow macam ni ke? Tahu dia. Saya
Nampak Madam duduk dekat social implication je ni. Madam punya Saya line. dekat virus thread ni Madam. Okay, Madam dah ada. Tak tahu lah, Madam punya internet wifi kat rumah Madam ni seminggu ada interrupt berapa kali. PM akan betulkan balik lah. Jiran Madam pun sama. Okay. So now kita masuk pada internet. Virus biasanya kalau berlaku. Okay. Kalau soalan keluar virus, dia berbeza ya. Virus, spyware, trojan, firewall. Itu ialah berbeza. Bukan kita campak satu benda tu semuanya virus. Bukan virus is a virus. Okay. So internet user often. Kejap boleh tengok point dia. Okay, biasanya kan kalau dekat rumah kita pasang apa untuk kita elak daripada virus masuk ke dalam kita punya komputer kalau kita ada link dengan internet. Firewall, betul? Kan kita install firewall. Tapi kalau macam kita guna offline ni biasanya kita akan install antivirus biasa je lah. Okay, kalau kita tak ada connection dengan internet. Tapi biasanya kalau kita link dengan internet, kita perlu ada firewall untuk detect. So apa itu firewall? Okay, turunkan lagi Adam. Virus set tu kena tahu juga. Okay, so intra, okay, sudah masuk intra intranet. Hari tu Medan dah tunjuk kan kelas kita juga kan, Medan dah terangkan, betul tak hari tu Medan dah terangkan? Okay, tak apa, Medan ulang semula. Hari tu Medan bagi contoh macam payung kan, payung, umbrella. So umbrella tu is a internet. Internet tu dia berada di luar. Kalau kita lukis circle, internet tu dekat luar. Di dalam line yang kedua ialah extranet. Line yang circle yang kecil sekali yang dekat dalam tu ialah intranet. Okay, so intranet is a private network. Compare dengan extranet. Okay, intranet. Contoh yang paling simple, kalau dekat dalam bangunan bank, so bangunan bank tu menggunakan intranet. Tapi kalau bank tu melibatkan cawangan bank lain, so dia dah menggunakan extranet. Then kalau dia melibatkan lagi banyak bank, dekat dalam Malaysia, so dia dah menggunakan servis internet. Itu ialah situation yang Medan nak gambarkan. Intranet dalaman, private network. Extranet dia dah melibatkan supplier, client, itu dia dah ada. Link dengan orang luar, so we call extranet. Then kedua-dua intranet dengan extranet menggunakan internet untuk akses internet. Okay? Jelas tak kat situ? Tiga terms tu. Perbezaan antara tiga terms tu. Okay? So kalau lebih detail untuk intranet, contoh yang paling mudah, kalau katakan dalam office tu ada 10 staff, 10 staff tu sahaja yang ada password untuk access sistem. Orang lain tak boleh. Okay, itu ialah intranet. Okay, continue Adam. Intranet inside. Okay, dalam organisasi tersebut lah intranet. Okay, so ni contoh gambar. Boleh tengok. So kalau kita set untuk 10 staff saja boleh access, 10 staff saja yang boleh guna sistem. Okay, so untuk extranet, dia meluas lah. Dia melibatkan orang luar. Contohnya, company tu menjual komputer, staff dia hanya boleh akses menggunakan password. Sometimes dia ada vendor, pembekal. So dia bagi password lah untuk dia punya pembekal. So yang tu kita panggilkan dia sebagai extranet. Okay. Melibatkan orang luar. So dia merupakan private network juga. Tapi dia limit lah untuk seseorang untuk akses. Dekat sini bagi contoh kan, supplier, vendor, partner pun boleh, partnership dalam bisnes, and customer yang boleh akses lah. Contohnya dia jadi ahli, contohnya dia ada satu company tu kan, so dia ada joint agent, so agent tu boleh ada password untuk akses dia punya sistem. Okay, so ada soalan tak setakat ni? Internet, intranet, extranet. Adam turun ke bawah, Medan rasa dah tak ada dah kot. Ada lagi Adam? Turun ke bawah Adam. Hari ni kita belajar 3 term sahaja. Nanti Medan nak minta semua orang continue dengan buku tutorial.
Okay, ini gambar rajah untuk extranet lah. Kalau siapa yang tak jelas lagi, internet tu dia macam umbrella lah, dia payung. Dia menyediakan servis untuk intranet dan juga extranet. Okay, so continue lagi Adam. Ada soalan sama-sama itu? Ada soalan? Tanya madam. Ada soalan tanya madam. Okay, so okay, kejap Adam. Yang perbezaan ni madam nak terangkan sekejap. Okay, so jadual ni sangat penting bila last minute kita nak exam nanti. So, cuba study, cuba tengok pada internet. Okay, internet is a public network. Kalau compare dengan intranet dan extranet, dia merupakan private network. Kenapa kenapa kita declare dia sebagai private network? Kenapa? Why? Siapa dapat jawab? Sebab certain people je boleh pakai. Ya, betul, certain pupil or certain staff or certain user can access dia punya sistem. So maksudnya this why kita call dia sebagai private network. Hanya orang tertentu sahaja yang boleh access. Okay, so dekat sini dia mention private network that use internet technology that can only be accessed by employee within inside. Betul lah? Okay, so kalau extranet ni dia melibatkan orang luar lah. So kita listkan kelas kena listkan. Yes? Apa? Sorry madam, sorry adik saya main tadi. Okay, so compare antara ketiga-tiga ni. Okay, biasanya kan dia akan minta kita compare antara intranet and extranet. Okay, biasanya intranet dengan extranet lah dia nak tengok kita ni faham ke tidak terms untuk intranet dan juga extranet. So, madam wajibkan student madam mention siapa yang boleh access. So, point dia ialah, so kalau student jawab complete set yang definitions ni, automatic akan dapat full mark. Okay, jangan tinggal satu term sekalipun. Contohnya kalau tertinggal perkataan private, sure tak ada markah. Okay, so pastikan the keyword is a private network. At the end kita bagi contoh lah, who can access kita punya system. Okay, so accessibility tu pun sama. Dia mention jugalah sebenarnya dia cerita benda yang sama juga ni. So senang cerita, definitions tu pun dah menggambarkan kita punya kefahaman 3 terms in 2.4. Okay, so ada soalan lagi tak? Actually tak susah untuk terms ni, cuma kita nak kena faham sajalah, faham dan try lah. Sebab soalan ni biasanya memang media nampak juga lah, memang akan ada lah dalam exam. Okay, kalau katakan soalan tu ditanya types of user, apa jawapan kita untuk internet? Types of user, apa jawapan kita untuk internet? Internet. Apa jawapan dia? Jenis user. Any people. Kalau internet apa jawapan? Kalau Not private. Internet. can be accessed by anyone. Public. Okay. Firstly, kena mention dia public. Jenis dia ialah public, and then kita bolehlah sambung can access any user. Bolehlah. So the keyword kat situ kalau types of user, kita boleh mention public network. Kalau intranet, kita boleh mention dia ialah private network. That's use the internet. Actually kalau private network pun sebenarnya dah menunjukkan pada jenis user lah. Extranet pun sama, private network, private. Maksudnya private lah, private. Okay. So soalan kalau accessibility tu kita boleh ambil lah dia punya penerangan tu. Tadi kan kita mention, okay, contohnya kita letak types of user untuk internet, kita akan mention public, right? So accessibility dia ialah can be accessed by anyone around the world. So tepatlah jawapan tu. Okay, so kalau katakan extranet pula, jawapan dia ialah types of user kita ialah private. Okay, private. So kita akan jelaskan dekat siapa yang boleh access. Can only be accessed by employee within inside the organisation and suppliers, vendor. So kita mention lah siapa yang boleh. Sebenarnya kita boleh
listkanlah semua-semua orang-orang yang boleh akses. Jelas tak maksud madam? Clear tak? Clear. Ya, madam. Okay, so make sure madam tak nak student madam yang tak jelas, tak clear. Maksudnya sama-sama intranet dengan extranet. So make it clear, intra dalaman, extra tu di luar daripada intra. Okay. Walaupun dalam satu building tu, katakan level 1, kalau dekat matric tu kan level 1 ground floor tu ialah jabatan sains kan, second floor tu ialah jabatan maths. Walaupun Saiscom terpisah dengan unit maths sebab tak muat kan lecturer ramai, kalau pun medium duduk dekat library atas kan, Saiscom kan dekat library atas, medium dapat password untuk akses unit jabatan maths. So medium juga dikira sebagai intranet. Tetapi kalau melibatkan orang luar, jabatan maths nak linkkan dengan jabatan sains, maksudnya maybe pensyarah maths memerlukan bantuan pensyarah sains, so kita boleh call dia sebagai extranet jugalah sebab dia memberi password kepada orang luar untuk akses dia punya sistem jabatan maths. Contohnya macam itulah kalau nak tengok dari segi situation lah, kalau macam dalaman yang melibatkan dua jabatan tu. Okay? Okay, so soalan lain biasanya dia akan tanya perbezaan lah intranet, extranet. Okay, ada soalan lagi tak? Cuba continue Adam, ada lagi tak? Difference between internet. Okay, yang ini menunjukkan yang tadilah yang Median cakap. Kalau macam payung, umbrella. So yang bahagian luar tu, kita labelkan sebagai internet. Kenapa yang luar tu internet? Sebab dia nak cover akses untuk intranet dan juga extranet dan intranet. Okay, so gambar rajah ni pun menunjukkan situasi lah macam mana berlakunya penggunaan intra, extra dengan internet. Okay, continue Adam. Habis dah madam. Habis sudah? Habis sudah. Okay, ada soalan tak setakat ni? 2.4 sangat senang tapi kena baca lah. Kena baca. Okay. Siapa nak buat pengakuan dekat medium UPS kedua hari tu? Kenapa ada berlaku kesilapan? Sekejap, medium tanya seorang-seorang Afiq Haikal? Afiq Haikal? Dengar tak suara medium Afiq? Alia? Dengar suara medium tak Alia? Anissa? Rasa-rasa dapat jawab semua tak? Medium tak habis marking tau. Banyak tau. So, kali ni banyak. Medium kena baca sebab dia ada ni kan. Okay. Hari ni kan medium dah cakap, medium dah explain pun. Tapi kenapa masih lagi ada kesilapan? Yang benda yang senang pun boleh silap. Kenapa? Siapa nak mengaku kesilapan dia? Ke tak nak mengaku? Kan medium macam nak ngap je seseorang. Simbol pun boleh salah. Tak tahulah. Saya madam. Iwan, kat mana you salah? Dekat soalan 1 tu, saya nak tekan 2. Dan tu? Tapi tak tahu lah macam mana boleh dia tekan 3 lepas tu saya tak check. Kan media dah pesan berulang kali. Bila dalam exam, maksudnya dalam exam PSPM tu maksudnya dalam test jugalah. Bila nak hantar tu recheck. Jangan keluar awal-awal. Walaupun 2 jam kan. 1 jam dah settle. Jangan duk keluar awal-awal. Pastikan recheck 10 kali baru keluar. Kalau confident nak keluar awal lah. 10 kali baru keluar. Sebab medium pernah jaga exam. Student tak ingat. Subjek tak ingat. Bukan tak ingat subjek sains lah. Dalam masa 30 minit dia tak dapat nak jawab dan dia tidur terus. Medium ketuk-ketuk meja. Medium suruh dia jawab juga, bangun. Jawab. Medium suruh dia pergi toilet dululah. Sebab dia macam blur. Dia blank terus. Dia tak boleh nak jawab. Lepas tu, itu case yang tak dapat nak jawab lah. So, jangan tidur. Medium tak nak sudah medium tidur kalau dalam exam lah. Masa kalau tak boleh jawab juga, selawat banyak kali dan pergi tandas minta dengan petugas. Sebab kalau ikutnya masa exam tu semua tu bukan lecturer, semua tu petugas walaupun semua tu lecturer. So kita panggil sebagai petugas kan, pengawas exam. So minta dengan pengawas exam pergi ke toilet, cuci muka, masuk balik exam dan try jawab.
So untuk saiskon bersama, selalu sangat Madam tengok berjaya buat kan. Alhamdulillah lah, sebab soalan tu mungkin bila kita study tu mungkin kita cepat jawab kan. So berulang kali recheck sebelum nak hantar dekat pengawas. Sama juga dengan UPS kedua hari tu kan. Madam bagi masa 30 minit right? 30 minit. So sebenarnya 25 tapi Madam set up 30 minit lah untuk bagi masa kalau ada yang problem lain. Ataupun kalau lambat pun janganlah terlambat masuk sampai 10 minit ke. So Madam check juga dari segi masa tu. So kalau start pukul 5, kalau 5 tu dia akan habis 5.30 lah. So kalau siapa yang start 5 2 minit, so dia akan break 2 minit. Betul tak macam tu hari tu? So masa 30 minit tu hari tu sepatutnya kena recheck dulu sebelum klik submit dekat Madam. Once kalau submit kat Madam, sebab dia one shot saja kan, so tak boleh nak buka. Ke boleh buka 2 kali? Boleh buka 2 kali ke? Ada test tak buka 2 kali soalan tu? Siapa test? Boleh buka? Cakap je dengan Madam. Kalau boleh buka, okey lah. Sebabnya kalau ikutnya one shot je, sekali klik je kan. Untuk UPS ketiga, mewakili 20 markah. Okey. So hari tu 18 pun ada yang terkotak-kanting markah. UPS kedua yang baru ni 22 markah. UPS ketiga dijangka maybe kita akan buat secara offline. Tengoklah alternatif macam mana kalau yang tak dapat masuk lagi. Methods lah, dia hybrid. Maksudnya dua-dua. So Madam kena buat dua lah masa dalam lab nanti. Madam kena on camera, on handphone jugalah untuk student yang tak dapat datang kan. So kena on kedua-dua lah, maksudnya kreativiti pensyarah tu lah. Maksudnya yang tak dapat dia kena juga masuk kelas Madam tapi kena online. Yang ada kena datang ke lab. Contohnya situasi dia akan berlaku macam itulah nanti. Adakah yang tak dapat datang nanti? Berapa bulan datang? Pergerakan pelajar 13 ke? 15. 15? Start 15 kalau tak silap. 15 tapi dia ada jadual kan? Jadual maksudnya siapa datang. Okay, supaya tak nak ramai-ramai datang ke asrama lah. And then by drop by je kan? Madam. So drop by just maksudnya masuk pintu depan, then parents akan keluar ikut pintu belakang college lah diorang. Security akan buka pintu belakang, guard akan buka pintu belakang. So maksudnya drop dekat asrama dan terus gerak. Semangat mereka masing-masing nak masuk ke ada yang stay kat rumah lagi? Majoriti datang kelas ke tak ni? Datang college ke tak ni? Madam pun tak survey? Datang je. Saya stay rumah. Tak balik Madam. Pilihan nak balik college? Oh boy. So pilihan Stay. pilihan rumah. pilihan pada pelajar, betul tak? Betul tak? Betul Madam. Pilihan pada pelajar sama juga dengan sekolah lah. So kalau rasa macam stay kat rumah, kelas macam biasa, pensyarah akan on hybrid lah. Hybrid maksudnya dua-dua. Ikutlah terpulang pada masing-masing. Bincang, discuss dengan your parents macam mana. Kalau tak dapat datang, solutionnya macam mana? Bagi surat kan? Betul tak? Madam. So bagilah surat, tak ada masalah. Janganlah stres. Jangan ikut pada surat tu. Kalau wajib. Maksudnya baca soalan tu, baca surat. Kalau arahan minta pelajar maksudnya pilihan pada pelajar. So bincang dengan parents nak datang ke tidak. Itu je. Pensyarah tak ada masalah. Pensyarah dia akan on kedua-dua lah. Dua-dua cara, online dan offline. Offline tu pelajar yang ada kat asrama dia kena datang ke lab lah. Macam tu. Okay. So Madam pun belum dapat confirmation macam kena datang office lah. Biasa pensyarah akan datang awal dulu lah sebelum pelajar sampai. Okay. Ada soalan tak sebelum kita tamat kelas? Ada soalan tak sebelum kita tamat kelas? Madam. Okay, Amali. Sekejap Madam nak. Madam minta kan survey tadi. Sila hantar list dekat grup masing-masing. Grup kita ada 2 grup kan. 212 dengan 22. Siapa yang akan guna Access, tuliskan Microsoft Access, MS Access ataupun Easy Database. Untuk kita punya Amali database, iaitu 15 markah jugalah. So kita dah tak ada Amali dah tahu. Kita ada 2 saja Amali test.
Okay, yang hari tu multimedia. Sila check balik, hantar ke tak kat medium. Ada tahu yang tak hantar. Yang medium tak nampak dekat medium punya drive. Second, database. Untuk amali test yang kedua, iaitu 15 markah juga. So, kalau dua-dua hantar dekat medium, automatic kat situ dah dapat 30 marks. 30% lah, 30%. Then, medium akan tambahkan lagi, bukan medium lah. Maksudnya sistem akan tambah, medium key in je. Sistem akan tambah UPS dengan sebelum UPS tu dia akan tambahlah 3 UPS 1, UPS kedua, UPS 3 akan dapat 20 marks. Dia akan come out dengan 20 marks untuk PB UPS dan dia akan tambah dengan PB amali 40%. Banyak tu. Kejap. PB amali 30%. Oh sorry, assignment. Assignment kita ada satu, betul tak assignment? Assignment kita ada satu kan? So nanti so total up ialah 60 markah 60 markah untuk PB nanti. So dalam exam nanti cover lagi 40% lah, 40% untuk get A. So pastikan amali untuk access berjaya buat soalan tak. Pada medium tak susah lah, macam mana medium bagi task 1. Macam tu juga medium akan bagi dalam untuk amali test kita lah. Okay, ada soalan nak tanya? Medium rasa group medium ramai guna Microsoft Access kot. Easy pun ada kan? Selain easy ada lagi tak guna lain? Setakat ni easy dengan Microsoft Access saja kan? Okay. Ada soalan tentang medium? Dah tak ada dah? Okay ke semua? Sihat? Sihat, madam. Oh, Hafiz dah balik hospital belum? Hafiz? Madam. Dah balik, Alhamdulillah. Doktor cakap apa? Okay, cuma kena makan ubat lah. Tapi jaga makan. Jaga makan tu senang je. Eat clean terus. Cari makanan yang eat clean. Maksudnya, bolehlah nak sehari dua tu. Tapi tak payahlah duk amalkan sangat ya. KFC, McD tu. Bolehlah sebulan sekali. Jangan amalkan every week. Maksudnya every week tu, jangan amalkan lah. So, sebulan sekali boleh. Lagi satu macam air-air yang manis-manis tu sebulan sekali pun boleh lah kan. Sebabnya banyak sangat gula. Gula tu lah beri efek pada kita punya kesihatan. Okay, gula putih tu. Okay, now medium round table sekejap. Aimar, ada soalan tak Aimar? Tak ada, madam. Alim? Ya, madam. Ada soalan? Tak ada, madam. Adam? Tak ada, madam. Mikael? Sambil-sambil tu tolong update dalam grup sekarang Mida nak tengok kejap lagi. Mikael tak ada Okay, Izzat? Izzat ada tak Izzat? Izzat tak ada? Izzat tak ada ke ni? Mana pula pensel madam ni? Izzat tak ada ke? Izzat tak ada. Hafizuddin? Hafiz ada tadi? Hafiz ada kan? Ada. Okay. Haizi? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Okay ke? Semua orang boleh buat Microsoft Access ya? Boleh Okay. So Izzat. Haizi? Haizi ada tadi? Haizi? Ya. Tak ada kan? Tak ada apa. Ashril? Ashril? Ya, madam. Tak ada apa? Tak ada. Azri? Azri ada tak Azri? Azri. Okay. Haziq? Daniel? Tak ada, madam. Ikhwan? Ada, madam. Tak ada. Kalish? Tak ada, madam. Hazwanida? Tak ada madam. Okay. Norman? Tak ada, madam. Okay. Nurul Huda? Nurul Huda? Huda Mek Rosak. Huda Mek Rosak. Okay. Husna? Tak ada, madam. Sofia? Tak ada, madam. Tak ada. Azroy? Azroy ada tak Azroy?
Azroy? Vinesh? Ada madam. Tak ada. Okay, Azam? Azam dah masuk belum Azam? Azam? Mana Azam ni? Okay. Media dapat Pak orang. Okay, Pak orang. Okay, Zafri? Zafri ada? Zafri? Mana Zafri? Zafri tak ada. Okay. 37. Okay. Untuk dua-dua okay dan 2-1-2. Sekejap tak payah keluar lagi sekejap. Okay, Irene. Sorry. 2-1-2. Fahim? Tak ada madam. Tak ada. Johan? Adib. Dia panggil Adib. Adib? Ada madam. Azri, Amira? Ada madam. Haziq? Farhan Haziq? Tak ada madam. Giri? Ada madam. Jamshir? Ada madam. Leshan? Yes, madam. Any problem? Ada tak soalan kat madam? Tak ada Leshan? No, madam. Syafiq? Leshan, you pakai easy Leshan? Ya, madam. You pakai easy? Okay. You boleh buat relationship? Boleh. Okay, good. Syafiq Hamdani? Oh, tadi Dani tak boleh microphone problem Afiq Haikal? Ada madam. Tak ada soalan? Tak ada. Syahmi? Muhammad Syahmi bin Zahari. Syahmi ada Syahmi? Okay, Nabil? Tak ada, madam. Tak ada. Anissa? Tiada madam. Nabil? Oh, madam panggil Nabil tadi Okay, Anissa tak ada. Okay, Farahin? Tak ada madam. Najwa? Syuhada? Mak dia problem madam. Oh, Syuhada problem. Okay, sorry. Okay, Alia Nazira? Tak ada madam. Tak ada. Okay, Azwa? Tak ada madam. Tak ada. Omar? Tak ada madam. Ada. Putri Ayu? Tak ada madam. Sofat? Tak ada madam. Syazwina? Ada madam. Tak ada soalan. Okay. Medium akan buat macam ni ya. Medium plan untuk kita punya amali test nanti. Maybe kita akan buat by group. Maksud medium, semua orang kena tunjuk dekat medium. Contohnya, katakan medium tanya Afiq Haikal. Okay, Afiq Haikal try create form. Okay, contohnya macam itulah. Contohnya macam Alia try tunjuk kat media how to build relationship, how to create relationship. Okay, macam Anissa try create table. Kita ada 4 objek kan, so 4 objek tu media boleh wujudkan 4 objek, media boleh wujudkan 40 soalan. Okay, so masing-masing kena tahu skill. Sebab tu media nak survey siapa yang guna easy, media akan tanya berkaitan dengan easy lah. Siapa yang guna Microsoft Access, media akan tanya berkaitan dengan Microsoft Access. But kena hands on lah dengan media. Media nak semua orang tunjuk lah macam mana create. Kenapa media nak macam tu? Sebab media nak lahirkan student media yang ada kemahiran lah. Maksudnya bukan simply belajar database, tak dapat nak buat projek. So perkara ni penting, topik ni penting because kalau you all further study nanti bahagian apa pun bahagian subjek lain, maybe akan ada jugalah subjek Sainscom satu STEM kot, IT. Maybe subjek IT ataupun dia kata dipanggil sebagai subjek Sainscom. So maybe akan jumpa jugalah basic-basic macam subjek Sainscom. So skill masing-masing kena ada. So solution media akan, cara media nak try buat macam tu lah. Sebab kalau dekat lab, kalau dekat amali, buat dekat lab, biasanya media akan go to pada table-table masing-masing macam tu je. So kita kena guna cara online. Kejap. Minggu lagi satu tu dah ramai dah naik ke? Minggu depan cuti kan? Ya madam, minggu depan cuti. Okay, cuti 1 minggu. Okay, medium takkan usik, takkan kacau student medium tentang cuti. Cuti sebenarnya. Naik, lepas tu dah naik ya?
Kejap. Hari ni 4 bulan. Betul tu madam. Ya. Okay. Alright. So itulah saja untuk kita punya kelas. Kalau apa-apa nanti dari masa ke masa, kalau ada masalah belajar ke, masalah peribadi ke, just PM madam. Share dengan madam, beritahu madam. Bukanlah madam counselor. At least madam tahulah masalah sudah madam, masalah apa. At least madam boleh bantu ke. Okay, boleh kelas? Boleh? So jangan malu. Boleh madam. Jangan malu nak share masalah dengan madam. So anggap je lah madam ni untuk saya ni madam yang handle, madam yang jaga untuk 212-222. So ada masalah direct beritahu madam lah, sebab madam jangan risau, madam tak adalah nak share dengan orang lain. So madam biasanya kalau masalah sudah madam akan simpan lah, tak adalah madam nak beritahu. Kecuali kalau pensyarah tu tahu, dia tanya madam, baru madam akan just tak adalah directly macam student ni macam ni. Tak adalah madam nak cakap you all nakal, you all degil, tak buat kerja. So itu masalah dengan madam. So masalah madam jaranglah share dengan pensyarah lain. Okay. So itu saja untuk hari ini. Apa-apa boleh continue study. Buku tutorial jangan lupa siapkan 2.4 hari ini. Cuba buat. Nanti madam akan bincang masa tutorial lah. Okay, boleh. Besok pagi kita ada, besok petang kita ada kelas 212. Nak join dengan 22 ke petang esok pukul 3? Ke asing? 212. Kalau nak join pukul 3 lah start. Kalau tak separate pukul macam biasalah hari Jumaat pagi. Okey lah, nanti bincang tepi Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you semua. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, bye. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Sekejap madam baru nak baca message. Bye madam. Okay, bye. Bye-bye. Thank you. Madam. Yes. Company XYZ tu boleh hantar, madam. Apa tu? Yang company XYZ tu, yang kat dalam tas tu. Ya. Company XYZ tu dah boleh hantar dekat link portal. Boleh upload tak? Madam Okay. lupa size. Berjaya sebab madam lupa nak tukar setting sebab biasanya pensyarah lain tu macam tak ramai guna. Madam beberapa pensyarah je guna portal kan. So mungkin dia orang tak tukar size. Cuba tengok upload. Kalau tak berjaya, nanti beritahu madam setting tukar pada size yang lebih besar lah. Okay, madam. Okay, dah boleh upload dah. Nanti madam tengok. Okay, thank you, madam. Welcome. Yes? Boleh pilih ke tak? Kenapa tak boleh pilih Surat tu macam mana Oh ya ke? Madam pun tak tengok surat sudah macam mana. Oh bukan ada. Rasanya sama method dia punya tu dengan sekolah kan? Yes. Betul? Kenapa matrikulasi punya surat tu dia mewajibkan ke? Tak ada sebab dekat situ kan data apa nama tu? Data yang madam tengok hari tu tertengok macam ada jumlah pelajar yang tak dapat datang. Macam gila madam tengok hari tu Tapi kalau katakan surat tu boleh mention kan. Cuba tanya kawan-kawan yang tak balik reason dia orang apa. Sebab dia kan kalau katakan ataupun boleh je bagi reason yang parents belum benarkan lagi masuk. Tak boleh? Kan? Kalau sekolah macam anak media macam tu lah. Maksudnya di based on parents. Kalau parents masih lagi tak benarkan anak dia ke sekolah, dia boleh hantar surat lah dekat bahagian guru besar. Contohnya macam tu lah. Cuba buat surat. Kalau katakan dekat mana sekarang duduk? Duduk kat mana Najwa? Bandar Baru Bangi kan? Tak apalah kalau katakan tak nak datang lagi, cuba minta, cuba buat surat lah, surat pelepasan. Maksudnya hantar dekat bahagian HCP, betul tak? Surat tu daripada mana? Daripada KJPP ke?
Cuba bincang dengan kawan. Medium pun tak pasti option pelajar matrik macam mana. Yang medium tahu PTA lain tu memang ada pilihan kan? PTA lain. Ya. Sama juga tu nak macam apa tu? Sama juga tu macam college apa nama tu? College kita tu. Cuba tengok dekat surat tu. Cuba baca semula. Baca semula surat tu. Kalau katakan parents masih lagi maksudnya berstudy kat rumah, sebabnya nanti pensyarah kena buat dua hybrid, bentuk hybrid. Maksudnya bila dekat pelajar yang tak ada kena online lah, kena online. Maksudnya dalam masa yang sama Najwa kena masuk kelas medium macam ni, tapi medium berada dekat lab lah dengan beberapa pelajar yang masuk. Sebab tu ada juga yang Ritu cakap mungkin tak, satu kelas tu mungkin tak semua ada lah. So sekarang ni cuba Najwa tengok surat kakak macam mana surat kakak? Kakak kalau maksudnya matrik dia tak bagi Google Form ataupun survey berapa pelajar, apa tu, yes or no ke? Tak ada habis tu macam mana KMS dapat respon berapa pelajar yang masuk tu? Maksudnya dia minta yang dose second dose saja. Tapi yang second dose tu pun complete second dose tu pun dia orang boleh juga kan kalau macam tak ni. Najwa nanti PM medium ada call masuk je. Okay, Assalamualaikum. Okay, bye. Welcome. Hello, Assalamualaikum.